Akta baharu bagi melarang kegiatan merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk rokok elektronik atau vape ke atas generasi yang lahir selepas 2005 akan dikenali sebagai Generational Endgame akan dibentangkan di Parlimen pada sesi Julai depan. Ia bagi mengurangkan keterdedahan generasi akan datang kepada rokok dan produk tembakau kerana pengambilannya adalah faktor utama kanser dan menyumbang 22% kematian akibat kanser. Namun bagaimana kita nak imbangi antara kesihatan awam dan juga ekonomi negara? Dan untuk mengulas lanjut kita bersama dengan Ketua Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Selamat tengah hari Dr. Afzal Nizam. Ya, selamat tengah hari. Ya, Doktor, kita nak tahulah cukai eksais yang dikenakan ke atas industri dosa ini atau orang kata sin tax yang menjadi penyumbang hasil yang besar kepada kerajaan ini secara khusus dikenakan pada barang-barang yang tertentu yang dianggap berbahaya bagi masyarakat dan juga individu, misalnya alkohol dan juga tembakau. Kita nak memahami jumlah kutipan cukai tersebut kepada negara. Pertama sekali, Dr. Afzal Nizam. Okey, berdasarkan data yang saya dapat lihat cukai yang berkaitan dengan sektor tembakau ni, kalau kita lihat dokumen yang sedia ada, sumbangannya agak besar juga ya, mungkin dalam sekitar dalam 3.4 bilion lah. Ia termasuk duty excise untuk rokok buatan tempatan sekitar 25 juta pada tahun 2022. Kemudian duty excise untuk barang import ataupun rokok yang diimport iaitu sekitar 3.4 bilion. Kalau kita campur dua tu dah 3.4 bilion lah nilainya tu, dan kalau kita lihat sumbangannya ataupun peratusannya dalam jumlah pendapatan kerajaan sekitar 1.5%. Saya melihat memang kalau kita melihat angkanya tu memang besarlah. Namun kita perlu fahami kenapa dasar ataupun langkah itu dibuat sedemikian rupa. Sudah pasti tujuannya tak lain tak bukan untuk menjaga keselamatan ataupun kesihatan bagi golongan muda dan seterusnya. Kerana berikutan ataupun berkaitan dengan isu merokok dan sebagainya, dia amat dikait rapatkan dengan faktor kesihatan. Dan bila bercakap tentang kesihatan ni, dia sebenarnya ada perkaitan ekonomi secara langsung. Bukan sahaja dari segi sudut perbelanjaan kerajaan, tetapi dari sudut produktiviti. Kalau seseorang itu sihat dan mempunyai ketentuan upaya untuk bekerja dengan lebih baik lagi, sudah pasti ia dapat menyumbang kepada sektor ekonomi melalui produktiviti yang lebih baik. Kemudian dari sudut kerajaan ataupun sudut perbelanjaan kesihatan juga dapat diminimumkan kerana merokok ni banyak dikaitkan dengan penyakit-penyakit seperti jantung dan sebagainya lah. Jadi kita perlu melihat kerangka langkah ini dalam konteks yang lebih luas lagi lah. Ya, kalau begitu bagaimana sebenarnya kita nak mengimbangi antara perkara-perkara ini, antara kepentingan kesihatan awam dan juga penyumbang hasil besar kepada negara ini? Sebenarnya untuk memilih jalan tengah tu bukan sesuatu yang mudah lah. Namun buat masa ini kalau kita lihat pendapatan kerajaan banyak disumbang oleh pelbagai faktor lah, dan faktor pemulihan ekonomi itu sendiri juga banyak membantu. Kerana ianya amat berkait rapat tentang momentum pemulihan ekonomi negara dijangka lebih baik daripada tahun ini. Jadi maksudnya kutipan cukai ataupun pendapatan kerajaan pada tahun ini akan dijangka lebih baik. Kemudian kita dapat lihat harga minyak mentah dunia pun dijangka masih lagi berniaga dalam tahap ataupun paras yang tinggi, melebihi $100 untuk setiap ton bagi harga minyak Brent. Jadi dari sudut hasilnya tu sebenarnya ada ruang bagi kerajaan kalau katakanlah mereka untuk membuat sedikit adjustment yang memberi impact yang besar dari sudut kesihatan. Saya kira tak ada masalah sebenarnya. Cuma yang lebih penting adalah setiap langkah yang diumumkan tu dapat dilaksanakan secara tuntas, dapat difahami dan dilaksanakan secara konsisten. Tak maulah lagi berlagu U-turn dan sebagainya kan. Jadi itu antara perkara yang patut kita tekankan apabila melaksanakan sesuatu dasar negara. Ya, dalam cakap berkenaan dengan perkara itu juga Dr. Afzal Nizam, ada juga yang berpendapat bahawa tumpuan itu sebenarnya perlu diberikan kepada penguatkuasaan peraturannya dan mengenakan tindakan ke atas pihak yang menjual rokok di bawah harga sah minimum sebelum memperkenalkan undang-undang pencegahan lain terhadap merokok. Apa pendapat Dr. Afzal Nizam mengenai perkara ini? Saya percaya dalam hal ini memang perlu adalah suatu sesi libat urus ataupun kajian bilakah dasar itu sesuai untuk dilaksanakan, kerana kita perlu pastikan seperti saya katakan tadi, kita mahukan setiap dasar yang dilaksanakan tu dia boleh dilaksanakan dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang begitu konsisten, dapat diteruskan dalam tempoh masa yang panjang. Kita tak mahu dia bersifat short lived. Kalau itu berlaku, ia melibatkan satu
kekeliruan lah bagi rakyat Malaysia untuk memahaminya. Jadi saya rasa sesi libat urus ke ataupun bancian perlu dilaksanakan tentang apakah cara yang paling efektif untuk kita tangani dalam usaha untuk kita mengurangkan aktiviti yang boleh menjejaskan kesihatan ini. Ya, apa agaknya inisiatif-inisiatif lain yang perlu dilakukan berkenaan dengan persoalan untuk kita mengimbangi adakah Malaysia ataupun ekonomi negara itu mampu bertahan tanpa cukai rokok ataupun cukai eksais yang dikenakan terhadap rokok ini atau tembakau? Uh, Suka saya nak katakan, tetapi saya rasa mungkin kempen kesihatan tu perlu diperluaskan lagi lah, dengan mengambil kira tentang apakah kesannya kepada kesihatan sekiranya seseorang itu mengamalkan tabiat kehidupan yang kurang sihat, termasuklah merokok. Kerana ia jelas kelihatannya dia boleh memberi kesan yang secara langsung kepada kualiti kesihatan seseorang. Jadi saya rasa kempen ataupun awareness campaign tu perlu dipergiatkan, perlu diperhebatkan supaya masyarakat umum, terutamanya golongan muda, memahami kenapa langkah itu perlu dilaksanakan, kerana ia sebenarnya memberi manfaat kepada mereka itu juga. Okey. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid yang merupakan Ketua Ekonomi Bank Islam sedikit sebanyak memperjelaskan kepada kita adakah ekonomi Malaysia itu mampu bertahan tanpa cukai rokok. Laporan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.